Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi telah membuat beberapa pencapaian dalam perkembangan dan kemajuan dari segi dasar projek-projek pengangkutan dan infokomunikasi serta beberapa pembaharuan di sepanjang tahun 2020. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Mutalim, Bin Pihin Orang Kaiseri Setia Datuk Peruka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi, semasa mempengerusikan sesi muzakara bersama ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara, juga mengongsikan plan-plan strategi Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi MTIC 2025, Plan Induk Ekonomi Digital 2025 dan Plan Strategi Keselamatan Jalan Raya bagi Negara Brunei Darussalam 2025 yang disasarkan pelaksanaannya dalam tempoh 5 tahun yang akan datang. Sesi muzakara diadakan di Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. Yang berhormat juga menyentuh mengenai beberapa inisiatif utama yang difokuskan bagi mencetus proses transformasi digital di negara Brunei Darussalam di samping memastikan keselamatan cyber melalui penubuhan Cyber Security Brunei CSB sebagai salah satu enabler strategik utama kepada transformasi digital. Negara Brunei Darussalam juga turut membuat persediaan bagi mendapatkan liputan 5G. Projek rintis 5G yang akan dijalankan ke beberapa lokasi yang telah dikenal pasti telah pun mendapat limpah kurnia perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan insya-Allah akan dilaksanakan pada suku pertama tahun 2021 ini. Dari aspek data peribadi ataupun personal data, AITI sedang menyediakan satu undang-undang dan sedang merancang rangka kerja bagi urus tadbir personal data protection. Penyediaan undang-undang dan rangka kerja ini adalah sangat penting bagi menjaga maklumat data peribadi khususnya oleh sektor swasta. Aspek keselamatan cyber juga perlu dititik beratkan, dan alhamdulillah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam juga telah memperkenankan penubuhan Cyber Security Brunei CSB pada 1 Ogos 2020, di mana penubuhan CSB ini adalah sebagai salah satu enabler strategik utama kepada transformasi digital dengan berperanan dalam menjalankan 3 perkhidmatan utama, iaitu BRUCED, National Digital Forensic Laboratory dan Cyber Watch Center CWC. Dan kita perlu peka kepada penekanan dalam titah mengenai ancaman-ancaman kepada keamanan cyber masa kini yang mana negara kita juga tidak terkecuali daripadanya. Dengan usaha sepadu berterusan oleh semua pihak melalui pendekatan whole of nation, kemalangan jalan raya melibatkan kehilangan nyawa menurun lebih 50% dalam masa 2 tahun, iaitu daripada 29 fatality pada tahun 2017 kepada 13 fatality pada tahun 2019 dan menurun ke 11 fatality sehingga November 2020. Rombongan ahli Majlis Mesyuarat Negara seramai 18 orang diketuai oleh Yang Berhormat Awang Iswandi bin Ahmad. Sesi muzakarah ini adalah platform untuk berbincang secara terbuka dan bertukar-tukar pandangan mengenai sektor pengangkutan dan infokomunikasi. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Sekolah-Sekolah, Jabatan Peperiksaan, Bahagian Pendidikan Swasta dan Unit Pendidikan Khas dengan kerjasama pihak Cambridge Assessment International Education CAIE petang tadi mengadakan Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang Kementerian Pendidikan 2019. Majlis yang diadakan selama 2 hari sehingga esok 14 Januari 2021 bertujuan untuk memberi pengiktirafan, penghargaan dan dorongan kepada pelajar-pelajar yang cemerlang dalam bidang akademik khususnya di dalam peperiksaan awam. Penyampaian anugerah disempurnakan oleh Datin Seri Paduka Dr. Hajar Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Timbalan Menteri Pendidikan. Seramai 121 orang pelajar dari sekolah menengah, maktab dan pusat tingkatan 6 kerajaan dan swasta seluruh negara menerima anugerah mereka mengikut kategori iaitu Anugerah Cambridge Outstanding Achiever Awards A-Level, Anugerah Cambridge Outstanding Achiever Awards S-Level,
Anugerah Brunei Cambridge GC A-Level peringkat lanjutan, Anugerah International Baccalaureate IB dan Anugerah Pendidikan Khas Brunei Cambridge GCE A-Level. Sesi pertama bagi majlis ini adalah untuk para pelajar yang mencapai kecemerlangan dalam Brunei Cambridge GC A-Level, International Baccalaureate IB dan Brunei Cambridge GCAS Level Oktober-November 2019. Anugerah tersebut juga merupakan penghargaan kepada ibu bapa serta penjaga yang sentiasa memberi kerjasama dan sokongan yang berterusan kepada anak-anak mereka. The questions from past year paper, but not just that, but ask the teachers to check so my points are too lurus. Pastikan saya konsisten dengan pembelajaran. Ya, kalau dapat kerja rumah itu selalu buat. Kalau ada contohnya kalau ada study period itu masa lapang, gunalah dan sebaiknya. Biro Mencegah Rasuah BMR mengambil serius akan tanggungjawabnya dan akan meneliti serta menerima setiap aduan berkaitan dengan rasuah dan jenayah yang berkaitan dengannya. Setiap aduan yang diterima akan disiasat mengikut peraturan penyiasatan jenayah, sama seperti kuasa menyiasat jenayah yang lain. Menurut Dayang Haja Suhana binti Haji Sudin, Pengarah Biro Mencegah Rasuah, semasa diwawancara dalam rancangan Rampai Pagi hari ini, BMR berperanan membasmi rasuah dan penyalahgunaan kuasa di negara ini dan mengalu-alukan penglibatan dari orang ramai, pihak kerajaan dan bukan kerajaan. BMR jelasnya mempunyai kuasa untuk menangkap tanpa waran, menahan suspek selama 48 jam, memasuki rumah atau pejabat untuk menggeledah dan merampas eksibit seperti telefon bimbit, komputer, buku catatan dan dokumen-dokumen, mengambil keterangan suspek dan saksi-saksi serta lain-lain lagi kuasa. BMR mempunyai bidang kuasa menyiasat salah guna kuasa di pejabat awam adalah seperti berikut, yang mana public officer itu di dalam kapasiti pekerjaannya ia sengaja menggunakan dana kerajaan atau resources yang lain untuk kepentingan peribadinya. Ia bertindak berat sebelah atau memberi layanan tidak sama yang lain. Yang ini dibaginya layanan lain, terbuat ini dibaginya layanan lain. So also menyalahgunakan informasi yang diperolehinya semasa bekerja. Ia melakukan conflict of interest. Didulukannya pulang kepentingan peribadinya. Kepentingan peribadinya didulukannya atas kepentingan kerajaannya tu. Ia menggunakan kedudukan pangkatnya untuk kepentingan peribadi. Ia mempengaruhi orang lain dalam lantikan ke kenaikan pangkat ke penggantungan dan sebagainya. Hukuman kesalahan rasuah adalah 7 tahun penjara dan denda RM30,000. Dalam undang-undang juga ada hukuman tambahan apabila mahkamah mensabitkan hukuman yang melibatkan rasuah dan sekiranya jumlah rasuah itu dapat dipastikan, maka mahkamah boleh mengarahkan hukuman tambahan pembayaran balik jumlah rasuah yang diterima sebagai denda tambahan. Dan gagal membayar balik akan dikenakan hukuman penjara lagi sambung. 3 kes aktif masih menjalani rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan dengan 15 kes disahkan sembuh hari ini dan tiada kes baru COVID-19 dicatatkan di negara ini. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan kes jangkitan kekal 174 dengan kes sembuh seramai 168 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu, iaitu 252 hari yang lalu, manakala jumlah kes impon sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 33 kes. 630 orang senam menjalani pengasingan diri mandatori, manakala 11,119 orang
menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Sementara itu, 188 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 86,059 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Sementara itu, 7 premis perniagaan dikenakan denda kompaun keseluruhannya sebanyak RM1,450 setelah didapati tidak mematuhi arahan-arahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan dan agensi-agensi kerajaan lainnya. Ia adalah hasil operasi Merati yang dijalankan dari 4 Januari 2021 hingga 10 Januari 2021 di premis-premis perniagaan di daerah Brunei dan Muara, daerah Blain dan daerah Tutong, melibatkan pegawai-pegawai penguatkuasaan kesihatan dari unit penguatkuasaan kesihatan Kementerian Kesihatan. Antara kesalahan yang dikenakan denda kompaun adalah pengendali dan penyedia makanan premis-premis berkenaan tidak memakai sungkum muka, kaki tangan premis-premis tukang gunting rambut dan premis-premis establishment kecantikan dan kesihatan tidak memakai sungkum muka dan tiada kod QR berhal. Orang ramai terutama para pengurus dan kaki tangan premis-premis perniagaan sekali lagi diingatkan untuk mematuhi arahan-arahan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan dan agensi-agensi kerajaan lainnya. Pengurus perniagaan hendaklah memastikan pengendali penyelia makanan dan kaki tangan memakai sungkum muka, melaksanakan tanggungjawab sosial masing-masing dan membudayakan langkah pencegahan penularan COVID-19, mendapatkan kod QR berhal yang khusus bagi premis-premis mereka dan mencetak kod QR serta dilekatkan di kawasan yang mudah diimbas oleh pelanggan, menggunakan aplikasi premis scan bagi memudahkan pelanggan-pelanggan yang tidak menggunakan aplikasi berhal di telefon bimbit mereka, mengamalkan langkah-langkah kebersihan di dalam premis perniagaan dan premis makanan diingatkan untuk mengikut garis panduan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan jika menyediakan makanan secara buffet. Orang ramai terutama yang tinggal di kawasan banjir diingatkan supaya mengambil langkah berwaspada bagi mencegah kemalangan dan penyakit berjangkit. Butirannya menyusul selepas petikan titah ini. Berikutan dengan kejadian hujan lebat dan banjir pada masa ini, Kementerian Kesihatan mengingatkan orang ramai terutama yang tinggal di kawasan yang terjejas dan dilanda banjir supaya mengambil langkah berwaspada bagi mencegah dan menghindarkan sebarang kemalangan, kecederaan dan kemungkinan berlakunya penyakit-penyakit berjangkit bawaan makanan dan air seperti kolera, ceret-beret, keracunan makanan dan penyakit-penyakit bawaan vektor seperti demam denggi dan sebagainya. Kementerian Kesihatan mengingatkan orang ramai mengenai beberapa langkah yang perlu diambil semasa dan selepas berlakunya banjir. Antaranya memastikan bekalan air adalah bersih dan tidak tercemar, memastikan air minum dimasak terlebih dahulu atau meminum air botol, memasak semua makanan dengan sempurna, mengutamakan kebersihan diri khususnya membasuh tangan dengan air bersih dan sabun selepas menggunakan tandas. Menjaga kebersihan persekitaran, tempat tinggal dan kawasan yang berdekatan dan tidak membuang sampah merata-rata serta memastikan saliran air supaya tidak tersumbat oleh sampah sarap, lumpur dan dahan-dahan pokok. Mendapatkan rawatan jika mengalami penyakit seperti demam panas, sakit perut, ceret-beret, muntah dan lain-lain. Mengutamakan keselamatan khususnya kanak-kanak agar tidak terdedah kepada air banjir bagi mengelakkan berlakunya perkara yang tidak diingini seperti lemas, kecederaan serta jangkitan penyakit. Mengelakkan daripada menyentuh dawai elektrik yang jatuh berdekatan air banjir. Bagi pesakit-pesakit yang menghidapi penyakit kronik, hendaklah memastikan mempunyai bekalan ubat yang mencukupi dan jika kekurangan bekalan adalah dinasihatkan
untuk menghubungi pusat-pusat kesihatan yang berdekatan untuk mendapatkan bantuan bekalan ubat. Memastikan tidak ada takungan air yang boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk. Untuk maklumat lanjut, orang ramai boleh mengunjungi laman sesawang Kementerian Kesihatan di www.moh.gov.pn atau menghubungi talian Darussalam 123. Sementara itu, beberapa buah kawasan rendah dan pedalaman di daerah Tutong pada ketika ini masih lagi mengalami banjir. Penyelarasan bantuan dan pemantauan terus dilaksanakan bersama agensi keselamatan bagi memastikan kesejahteraan penduduk kampung berkenaan. Antaranya, menyediakan kemudahan pengangkutan keluar masuk penduduk di kawasan terjejas menggunakan terang oleh Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB beserta para sukarelawan kampung di beberapa buah pos bantuan. Kemudahan disediakan di Persimpangan 4 Pancung, Simpang Sulap Saman, Binutan, Simpang 3 Kuala Ungar, Bangkuru dan juga pengangkutan untuk membawa pelajar-pelajar sekolah yang terjejas kejadian banjir. Pengangkutan mula beroperasi dari pukul 6 hingga 8 pagi, manakala di sebelah tengah hari bermula pukul 12 tengah hari hingga 2 petang dan pukul 4 hingga 6 petang. Kawasan-kawasan yang terjejas banjir adalah sepanjang Jalan Binutan, Jalan Kerancing, Jalan Bangkuru, Jalan Sumsum Kampung Pancung, Jalan Kuala Ungar, Jalan Rambai, Jalan Rompo dan Jalan Bang Pangan. Jalan-jalan tersebut adalah tidak selamat untuk dilalui oleh sebarang jenis kenderaan pada masa ini. Manakala para pengguna Jalan Penapar, Jalan Kecil Layong, Jalan Malabui dan Jalan Sungai Damin adalah dinasihatkan untuk menggunakan jalan alternatif jika melalui kawasan yang mudah banjir. Pemantauan paras air juga terus dilaksanakan oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah DDMC Daerah Tutong bagi memastikan keadaan adalah terkawal. Para penduduk kampung yang terjejas dan orang ramai juga diingatkan untuk sentiasa berwaspada dan mengambil langkah-langkah keselamatan semasa kejadian banjir dan memantau keberadaan anak-anak supaya mereka tidak bermain di kawasan banjir bagi keselamatan bersama. Sebarang kecemasan, hubungi talian pos kawalan insiden Balai Bomba Lamunin di 423 7350. Simulasi kebocoran gas di Taman Perindustrian Pulau Muara Besar menguji kesediaan dan tindak balas hengi industri Sdn Bhd dan juga agensi berkenaan dalam menangani insiden besar dan pengosongan tapak berkenaan bagi mengurangkan risiko dan mengelak kecederaan. Agensi-agensi yang turut serta dalam latihan kecemasan pagi tadi ialah Kementerian Kesihatan, Pasukan Polis Diraja Brunei, Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Perkhidmatan Ambulans Kecemasan, Radio Televisyen Brunei, Pihak Berkuasa Maritim dan Pelabuhan Negara Brunei Darussalam dan Darussalam Enterprise. Latihan dipantau akan disaksikan oleh Kementerian Tenaga, Autoriti Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar Kebangsaan SHENA dan Autoriti Petroleum Negara Brunei Darussalam. Seorang lelaki berumur 34 tahun lemas diwasai teraja Ulu Labi daerah Blain semasa aktiviti menaiki bukit di kawasan berkenaan. Misi mencari dan menyelamat yang melibatkan 22 orang anggota bomba dibantu bersama penduduk kampung Rumah Panjang Bukit Teraja. Juga antara yang menyertai operasi Awang Muhammad Yasin bin Ahmad, pemangku pegawai daerah Blain. Berikutan insiden tersebut, Jabatan Bomba dan Penyelamat menyarankan dan menasihatkan orang ramai agar sentiasa membawa jurupandu berpengalaman untuk masuk ke kawasan hutan, jangan menaiki bukit semasa keadaan selepas hujan kerana jalan agak licin dan berbahaya. Jangan berenang bersendirian atau di luar kemampuan dan sekiranya berlaku kecemasan, sila hubungi terus talian kecemasan 995 Jabatan Bomba dan Penyelamat. Setiap pemilik tanah dikehendaki membayar cukai tanah tepat pada masanya.
Jabatan Tanah Kementerian Pembangunan dalam siaran akhbarnya memaklumkan bagi memudahkan para pemilik tanah mengetahui tunggakan cukai tanah, bolehlah melayari laman sesawang jabatan berkenaan di www.land.gov.bn dengan menyemak bilangan EDR atau bilangan lot masing-masing. Menurut bab 17 Kanun Tanah Penggal 40, cukai tanah hendaklah dibayar di pejabat tanah pada setiap 1 Januari setiap tahun secara pendahuluan dan tanpa diminta. Pembayaran boleh dibuat di kaunter-kaunter pejabat tanah seluruh daerah pada waktu pembayaran yang ditetapkan. Kita ikuti maklumat mengenainya. Pendaftaran peperiksaan pemilihan calon ke Sekolah Arab bagi tahun 1442 Hijrah 2021 Masihi telah dibukakan bermula 12 Januari 2021 hingga hari Sabtu 27 Februari 2021. Sehubungan dengan itu, guru-guru besar sekolah agama yang berkenaan supaya akan dapat mengambil borang pendaftaran di pejabat bahagian peperiksaan Jabatan Pengajian Islam tingkat bawah bangunan Kementerian Hal Ehwal Agama semasa waktu pejabat. Jabatan Perkhidmatan Pos Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi terus komited dalam mengutamakan keselamatan pelanggan dan kaki tangan Jabatan Perkhidmatan Pos di seluruh negara dan akan terus mengikut perkembangan terkini keadaan dan situasi berhubung COVID-19. Sehubungan dengan itu, orang ramai yang berhasrat untuk membeli barang-barang melalui laman sesawang dari luar negara secara dalam talian adalah disarankan untuk menggunakan alamat kediaman di negara Brunei Darussalam sebagai alamat penghantaran bagi memudahkan penghantaran mail-mail dari luar negara. Untuk sebarang pertanyaan, hubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan CSC di talian 2380 481 atau 8711 002 atau email cscpost@post.gov.bn. Beberapa kawasan di daerah Brunei dan Muara mengalami air kekuningan pada masa ini. Jabatan Kerja Raya JKR Kementerian Pembangunan dalam siaran akhbarnya memaklumkan kawasan yang terjejas ialah Kampung Serasa, Kampung Mentiri, Kampung Kapong, Kampung Sungai Buloh, Rancangan Perumahan Negara Kampung Pancar Mengkubau, sebahagian Kampung Kota Batu dan sekitarnya. Masalah berpunca dari hujan berpanjangan pada musim ini yang menyebabkan banyak bahan organik dan tanah mengalir ke tedahan empangan melalui aliran permukaan bumi, menyebabkan kandungan mineral dan bahan organik menjadi tinggi. Jabatan Kerja Raya telah meningkatkan usaha untuk menangani isu air berwarna dengan melaksanakan pelbagai kerja-kerja operasi seperti mencuci tangki-tangki simpanan air menggunakan kimia tambahan, memastikan segala tangki penapisan, kolam penjernih, dos kimia, pam-pam dan sebagainya di loji rawatan air berfungsi dengan baik dan memantau kualiti air mentah empangan. Pihak jabatan itu juga mengawas kualiti bekalan air berdasarkan parameter garis pandu piawaian Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, pemantauan rutin ujian sampel air dari beberapa lokasi di daerah Brunei dan Muara serta melaksanakan operasi flushing rangkaian paip air secara berterusan juga dilaksanakan di kawasan-kawasan terlibat. Orang ramai yang mempunyai tangki rumah dan penapis air persendirian dinasihatkan untuk memastikan peralatan tersebut sentiasa dalam keadaan bersih dengan melakukan rutin flushing dan backwashing serta memasak air terlebih dahulu sebelum digunakan untuk masakan atau minuman. Hubungi talian Darussalam 123 bagi pembekalan air bersih melalui tanker atau sebarang aduan berhubung pembekalan air bersih.
Dua individu dikenakan kompaun setelah didapati melakukan kesalahan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil Penggal 30 Bab 12-1-A oleh bahagian penguatkuasaan Jabatan Bandaran Kuala Belait dan Seria. Dalam siaran akhbar jabatan berkenaan menjelaskan Muhammad Jazlan bin Abdullah Sulong alias Japlin bin Sulong dan Muhammad Amirullah dan Muhammad Yusni beralamat Kampung Merangking, Hilir, Ulu Belait dikenakan kompaun RM100 setiap seorang kerana didapati melakukan kesalahan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil Penggal 30 Bab 12-1-A membuang pontong rokok di tempat awam. Individu-individu tersebut diberikan tempoh 7 hari untuk menjelaskan kompaun tersebut dan jika gagal boleh didakwa di mahkamah. Jika sabit kesalahan boleh didenda sejumlah RM1,000 bagi kesalahan pertama dan kesalahan seterusnya denda sebanyak RM3,000 dan penjara tidak melebihi 3 bulan. Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan JIPK mengingatkan kepada para majikan supaya sentiasa memastikan tempoh pas imigresen pekerja mereka masih sah. Jabatan itu juga memberi amaran mana-mana warga negara asing yang melakukan kesalahan dan jika sabit kesalahan akan diusir dari negara ini dan nama-nama mereka akan disenarai hitamkan. Peringatan itu dikeluarkan susulan beberapa warga negara asing ditahan oleh bahagian penguatkuasa Undang-Undang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan Bandar Seri Begawan semasa operasi Langis yang dijalankan di beberapa tempat. Dalam operasi yang dijalankan kemarin di gerai menjual sayur Kampung Tanah Jambu, Mukim Mentiri, seorang lelaki warga negara asing disiasat di bawah Akta dan Peraturan Imigresen Penggal 17 kerana dipercayai melakukan kesalahan bekerja tidak mengikut apa yang tercatat di dalam pas kerja yang dibenarkan. Jika sabit kesalahan, warga negara asing tersebut dan majikan akan dikenakan kompaun RM600 di bawah peruntukan Bab 58A. Sementara itu, 10 warga negara asing ditahan dalam operasi yang dijalankan hari ini di rumah sewa di Simpang 759, kawasan Kampung Tasik Meradun, Mukim Kilanas, bilik-bilik sewa Simpang 162, Jalan Delima 2 dan Simpang 71 Kampung Delima 2, Mukim Brakas A. Kesemua mereka dibawa ke bahagian penguatkuasa Undang-Undang JIPK Bandar Seri Begawan untuk disiasat di bawah Akta dan Peraturan Imigresen Penggal 17.